Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zati Rashid dalam Liputan Sirius. Australia kini membenarkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia lebih 18 tahun dengan dos ketiga dijangka ditawarkan kepada seluruh penduduk mulai bulan depan. Menurut pentadbiran barangan terapeutik TGA, kebenaran itu diberikan kepada satu suntikan dos penggalak vaksin Pfizer-BioNTech kepada golongan dewasa. Menteri Kesihatan Greg Hunt berkata individu berusia lebih 18 tahun akan menerima suntikan dos penggalak 6 bulan selepas lengkap suntikan vaksin utama. Tambahnya, program suntikan dos penggalak dalam skala besar populasi akan bermula selewat-lewatnya 8 November bergantung kepada kelulusan daripada Badan Imunisasi Kebangsaan. Susulan lonjakan kes COVID-19 di China, perintah berkurung telah dilaksanakan di sebuah bandar yang dihuni 4 juta penduduk. Ia berikutan China merekodkan 29 kes penularan tempatan termasuk 6 kes di Lanzhou iaitu pusat wilayah Gansu. Pihak berkuasa di Lanzhou memaklumkan pergerakan keluar masuk penduduk di bandar itu akan dikawal ketat dan hanya dihadkan kepada pembelian bekalan penting atau rawatan perubatan. Sekatan terbaru itu adalah tambahan kepada perintah kekal di rumah sedia ada yang ketat terhadap puluhan ribu penduduk di utara China dengan akses ke kawasan pelancongan dihadkan dan penduduk disarankan tidak meninggalkan bandar itu. Dalam pada itu, penularan terbaru ini dikaitkan dengan varian Delta yang menjangkiti lebih 100 individu. Pihak berkuasa kesihatan menjangkakan lebih banyak jangkitan bakal dikesan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok yang ditahan dalam rampasan kuasa oleh tentera kemarin sudah dibawa pulang ke rumahnya lewat malam tadi. Bagaimanapun, pembebasannya masih dalam kawalan. Pejabatnya ketika memaklumkan perkara terbabit berkata, Hamdok diletakkan bawah pengawasan rapi manakala menteri serta pemimpin awam lain masih ditahan selepas tentera membubarkan institusi Sudan Isnin lalu. Perkembangan ini menyusul setelah pelbagai pihak antarabangsa memberi tekanan hebat dengan Amerika Syarikat menegaskan akan menggantung penyaluran bantuan berikutan rampasan kuasa terbabit. Malah, Kesatuan Eropah EU turut mengancam untuk mengambil tindakan sama. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres pula mendesak agar Hamdok dibebaskan segera menjelang mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan yang bermula jam 8 malam tadi. Pergolakan ketika ini berlaku selepas hanya kira-kira 2 tahun perkongsian kuasa diatur antara tentera bersama pemimpin awam susulan penggulingan autokrat Omar al-Bashir pada April 2019. Terdahulu, Jeneral Abdel Fattah al-Burhan memberi jaminan bahawa kesihatan Hamdok berada dalam keadaan baik. Sementara itu, rakyat yang berang berkumpul di jalanan sambil melaungkan bantahan terhadap pemerintahan tentera. Sekurang-kurangnya 11 maut dalam serangan di sebuah perkampungan di timur Iraq yang didakwa dilakukan kumpulan Daesh semalam. Menurut sumber keselamatan, kejadian di Al-Rashad dalam wilayah Diyala ini turut menyebabkan 13 yang lain cedera. Susulan kejadian, kawasan berkenaan telah ditutup dan pihak berkuasa melancarkan gerakan memburu penyerang terbabit. Mangsa terkorban meliputi orang awam akibat ditembak dalam insiden di perkampungan berkenaan yang dihuni ramai anggota Perkhidmatan Keselamatan. Kebanyakan penduduk kampung terbabit adalah daripada suku kaum Bani Tamim sama dengan Gubernur Wilayah Diyala. Kumpulan Daesh dilaporkan menguasai sebahagian besar Iraq dan Syria pada 2014. Namun pemimpinnya kemudian ditewaskan hasil usaha pembanterasan yang berterusan. Pada 2017, Iraq mengumumkan kumpulan terbabit berjaya ditumpaskan, demikian juga di Syria 2 tahun kemudian. Bagaimanapun, ancaman kumpulan ini masih wujud dan didakwa terus melakukan serangan dari semasa ke semasa. Satu laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang dikeluarkan awal tahun ini menganggarkan kira-kira 10,000 pejuang Daesh kekal aktif di seluruh Iraq dan Syria. Awal bulan lalu, seramai 13 anggota polis Persekutuan Iraq terbunuh dalam serangan didakwa dilakukan Daesh di pusat pemeriksaan berdekatan bandar Kirkuk.
Sekian dahulu liputan serius buat masa ini. Teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.